Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sulaiman bin Syarifuddin dari SMK Baru Miri, Sarawak akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk meningkatkan penguasaan kemahiran menulis karangan pengajian am yang lengkap dengan menggunakan teknik gallery walk dalam kalangan murid tingkatan 6. 1.0 Pengenalan, refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Untuk makluman, soalan pengajian am memerlukan pelajar menjawab soalan bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Untuk kajian ini, saya memfokuskan pada bahagian C. Bahagian C memperuntukkan markah sebanyak 25 markah untuk setiap esei, sedangkan pelajar perlu menjawab 2 soalan wajib. Berdasarkan pemerhatian ke atas skrip jawapan pelajar, mendapati jawapan pelajar tidak mempunyai sistem yang khusus dan kadang pelajar menggunakan isi dan huraian mereka sendiri, iaitu terdapat situasi huraian pelajar seharusnya menjadi isi dan isi yang seharusnya ditulis pula menjadi huraian. Selain itu, berlaku juga situasi di mana pelajar mencadangkan tidak cukup 5 isi. Ada juga pelajar yang mencadangkan 5 isi tetapi tidak relevan. Terdapat juga pelajar yang hanya menjawab 1 karangan sahaja daripada 2 soalan yang wajib dijawab. Situasi-situasi ini memberi kesan kepada markah pelajar yang rendah. Seterusnya, 2.0 Fokus kajian. Selain mengenal pasti kehendak soalan, pelajar juga harus mampu memberi 5 isi yang relevan untuk menjawab soalan esei. Oleh itu, pelajar perlu mempersiapkan diri mereka melalui contoh-contoh soalan dan jawapan mengikut sukatan pelajaran. Berdasarkan pengalaman guru, mendapati soalan sebenar STPM juga kadang-kadang tidak ada dalam buku rujukan pelajar. Ini bermakna pelajar tidak seharusnya bergantung kepada satu buku rujukan sahaja. Ini merupakan cabaran besar kepada pelajar untuk memastikan diri mereka cukup bersedia dengan bimbingan guru dalam kelas dan menguasai banyak isu-isu dalam buku rujukan dan juga isu-isu dalam media massa. Oleh itu, wujud idea untuk menjalankan aktiviti gallery walk. Ini merupakan salah satu aktiviti yang bertujuan untuk menggalakkan pelajar terlibat dan seterusnya menguasai banyak isu yang membantu mempersiapkan mereka menjawab soalan. Objektif kajian. Untuk objektif umum, kajian ini bertujuan untuk membantu meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran pengajian am. Untuk objektif khusus, membantu guru mengenal pasti teknik atau pendekatan mengajar amalan mengajar yang lebih berkesan. Objektif khusus kedua pula, untuk meningkatkan penguasaan pelajar dalam mencadangkan 5 isi yang relevan. Kajian ini mensasarkan kelas 6 adil yang terdiri daripada 12 orang pelajar sahaja. Okey, untuk 5.0 pelaksanaan kajian. 5.1 Cara mengumpul maklumat, tinjauan masalah. Dalam kajian ini, kaedah pemerhatian dalam kelas dan analisis ke atas skrip jawapan pelajar digunakan untuk mengumpul data. Pemerhatian di dalam kelas dilakukan semasa aktiviti PDP berkaitan topik-topik karangan. Guru menilai pengetahuan am pelajar melalui pandangan dan soal jawab dengan pelajar. Seterusnya 5.2 Analisis tinjauan masalah.
Maklumat dari skrip jawapan pelajar dinilai berdasarkan jumlah soalan yang dijawab, jumlah isi yang dicadangkan, isi yang relevan beserta huraian. Kalau kita lihat jadual 1, ini merupakan pencapaian percubaan 1, penggal 1 bagi 12 orang pelajar. Kita lihat di sana, pelajar yang cukup mencadangkan 5 isi untuk karangan pertama hanya 3 orang, untuk karangan kedua hanya 4 orang. Dan ramai pelajar yang tidak cukup mencadangkan 5 isi dalam esei mereka. Ini memberi kesan kepada skor markah pelajar. 5.3 Tindakan menangani masalah. Pengkaji mengaplikasikan kaedah gallery walk dalam PDP bagi topik-topik karangan. Guru menyusun soalan mengikut tema sukatan pelajaran. Setiap sesi, 4 pelajar bertugas sebagai duta galeri. Setiap penerangan merangkumi kriteria berikut. Yang pertama, memaparkan soalan sebenar esei yang dibincangkan, mengenal pasti kehendak soalan dari aspek fokus isu, kata tugas dan kombinasi, mencadangkan 5 isi yang relevan, dan seterusnya soal jawab dan penghargaan. Seterusnya, 5.4 Cara pelaksanaan kajian. Aktiviti ini berlangsung selama 4 minggu. 4 pelajar dipilih melakukan pembentangan. Terdapat 4 kumpulan sebagai pengunjung yang terdiri daripada 2 orang yang akan melawat setiap stesen secara bergilir-gilir. Anda boleh lihat dalam rajah yang saya tunjukkan. Okey. Setiap pembentang akan menerangkan topik mereka kepada setiap pengunjung yang akan datang mengikut 4 kriteria tadi. Maka setiap pembentang perlu menerangkan topik mereka sebanyak 4 kali kepada setiap pengunjung. Setiap sesi pembentangan mengandungi penerangan soalan, analisis kehendak soalan, cadangan isi, soal jawab dan penilaian ataupun penghargaan dari pengunjung. Seterusnya, refleksi kajian. Berdasarkan pemerhatian guru ke atas projek yang dilaksanakan, didapati topik yang dibincang lebih banyak berbanding kalau dibuat kelas dengan keadaan biasa. Terdapat perubahan dari segi gaya pembentangan pelajar, iaitu pelajar semakin yakin untuk melakukan pembentangan. Pelajar juga menjadi pakar bagi topik yang dibincangkan. Ini kerana mungkin pelajar itu terpaksa mengulang pembentangan itu kepada pengunjung-pengunjung yang lain. Kemudian, sesi soal jawab juga dilakukan dan ini akan mendorong mereka lebih bersedia. Juga bersedia jika ada pelawat dari kelas sebelah. Komen dan penghargaan daripada rakan-rakan pula akan membantu meningkatkan lagi keyakinan pelajar yang membentang. Analisis ke atas skrip jawapan pelajar pula pada percubaan kedua mendapati terdapat perubahan dari segi bilangan karangan yang dijawab, jumlah isi yang ditulis dan skor bahagian karangan juga mengalami peningkatan. Pelajar mampu menjawab 2 soalan karangan esei yang lengkap mengikut format pendahuluan, 5 isi dan juga penutup. Peningkatan jumlah pelajar yang mencadangkan cukup 5 isi setiap karangan juga berlaku. Dan seterusnya, ini menyumbang kepada peningkatan markah untuk bahagian karangan. Ini merupakan grade pencapaian pelajar. Kalau kita lihat jumlah pelajar yang mampu menjawab cukup 5 isi untuk karangan 1 seramai 10 orang, untuk karangan 2 seramai 12 orang. Dan dari segi markah pula, rata-rata mendapat markah 16 ke atas. Cadangan untuk meneruskan kajian pada masa akan datang, saya bercadang untuk membuat satu projek membina nota digital dalam aplikasi Padlet. Dan saya juga melihat aktiviti pameran poster bermaklumat merupakan satu aktiviti yang menarik untuk saya terapkan pada pelajar.
Berikut merupakan lampiran aktiviti. Okey, baik. Terima kasih. Sekiranya ada soalan, boleh email ataupun berhubung dengan saya di atas talian. Terima kasih.